Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Malaysia Tourism Council MTC di atas ruang yang diberi kepada saya pada hari ini dalam program Second Malaysia Tourism Gold Summit bermula 27 September hingga 30 September bersempena dengan World Tourism Day 2021. Saya Zamari bin Haji Mui merupakan yang di-Pertua Persatuan Pengusaha Pelancongan Bumi Putera Negeri Perak dan merupakan juga Chairman Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Negeri Perak. Di samping itu saya juga mengusahakan kompleks pelancongan, produk pelancongan Kelly's Castle di kompleks pelancongan Kelly's Castle, Jalan Gopeng Batu Gajah selaku pengarah urusan. Jadi hari ini kita nak berkongsi sedikit dengan anda bersempena dengan World Tourism Day ni, berkenaan dengan satu topik yang pada saya satu produk baru. Walaupun ni lama tetapi dia satu produk baru yang dapat menggamit ramai pelancong ke Malaysia, terutamanya sama ada dari domestik ataupun luar negara. Apa yang ingin saya berkongsikan hari ini dengan anda adalah berkenaan dengan The Dutch Tourism of Malaysia. Alright. Sebenarnya maksud Dutch Tourism ni dia adalah berkenaan dengan di mana kita fokus kepada destinasi pelancongan yang ada hubung kait dengan misteri ataupun berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan peristiwa yang telah berlaku pada satu masa yang dahulu lah. Kenapa Dutch Tourism ni menjadi satu produk yang perlu kita promosi atau kita hebatkan, kerana dianya pada saya dia mempunyai dua matlamat ya. Matlamat yang pertama untuk kita beritahu kepada pengunjung, pelancong bahawa sesuatu destinasi atau lokasi ini memang ada misteri dan entitinya pada waktu malam terutama. Tetapi hakikat sebenarnya tak ramai yang berani nak datang waktu malam. Mereka akan datang waktu siang. Jadi di sinilah kita akan mendapat kunjungan pelancong waktu malam dan juga waktu siang. Tetapi pada saya secara peribadi, kunjungan pelancong lebih pada waktu siang kerana mereka tidaklah semuanya berani untuk datang pada waktu malam. Saya ambil contoh Kelly's Castle sendiri. Saya mula menguruskan Kelly's Castle pada tahun 2013. Ketika itu saya masih lagi ingin mencari apakah kekuatan yang ada di dalam rumah agam atau istana Kelly tersebut. Jadi kami membuat kesimpulan kita mempunyai 3 kekuatan atau 3 segmen yang dapat kita jadikan bahan promosi. Yang pertama adalah sejarah, di mana William Kelly Smith datang mulai tahun 1890 dan membina rumah agam yang dipanggil Istana Kelly, dan akhirnya beliau tidak dapat menyiapkan istana tersebut kerana mati di Portugal, di Lisbon, Portugal. Dan yang keduanya adalah keunikan istana, bangunan istana itu sendiri, di mana dibina tanpa menggunakan paku, tidak ada teknologi yang moden seperti sekarang, hanya menggunakan bahan-bahan yang basic seperti pasir, seperti gula, madu, telur untuk dijadikan bahan-bahan binaan yang telah dibinakan oleh 70 pekerja yang dibawa daripada India. Dan yang ketiganya, ketika itu saya dapat kesimpulan bahawa entiti sebenarnya yang menginap atau masih lagi menghuni dalam istana tersebut adalah merupakan salah satu tarikan pelancong untuk datang ke istana Kelly's ataupun Kelly's Castle. Jadi bermula pada tahun 2015 sebenarnya apabila kami melancarkan
program Paranormal Night Tour. Ia sebenarnya adalah program di mana untuk memperkenalkan Kelly's Castle pada waktu malam, dan juga memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat sendiri, untuk mengeksplorasi kawasan istana tersebut pada waktu malam, kerana kita tidak buka waktu malam pada hari biasa. Jadi kita buka pada waktu-waktu yang tertentu, dan juga untuk memberi mereka experience atau pengalaman mungkin adanya entiti yang dikatakan oleh orang ramai di dalam istana tersebut. Jadi bermulanya pada 2015 sehinggalah 2017 kami menjalankan program Paranormal Night Tour, di mana program tersebut kita membawa pengunjung ke dalam satu kumpulan yang kecil, 8 begitu, dan kita membuat penerangan, penceritaan tentang istana tersebut pada waktu malam, dan selepas itu kita meninggalkan mereka di dalam 4 lokasi, di tempat 4 lokasi yang mana kita mengambil lampu suluh, torchlight, dan membiarkan mereka berada di 4 lokasi tersebut selama 10 hingga 15 minit. Dan hasilnya daripada sesi tersebut, terdapat juga pengunjung yang berkongsi dengan kita. Ada yang menerima whisper in the ear, berbisik di telinga. Ada yang kena wind slap ataupun tamparan angin. Tidak kurang juga dipeluk, merasa dipeluk. Dan juga ada ditarik baju, dan juga dapat melihat sedikit glance of light, ataupun nampak sedikit cahaya. Jadi hasil daripada Paranormal Night Tour tersebut kami mengaktifkan semula, yang mana pada setiap tahun bulan Oktober kita buka mulai 2018 Kelly's Castle pada bulan Oktober untuk kita buat night tour ataupun pelancongan malam Istana Kelly, yang mana tujuan yang sama, tanpa dikawal oleh kaki tangan. Mereka freely, bebas untuk berjalan di sekitar kawasan tersebut. Dan hasilnya selama 3 tahun kita jalankan program night tour pada bulan Oktober, kita mendapat respon yang baik, dan di situlah bermulanya kami dikenali oleh pengunjung. Dan pada tahun 2019 pihak PATA dengan usaha Tourism Malaysia pada bulan Julai telah menjemput Kelly's Castle dalam rangka Dream to Travel, program rangka Dream to Travel, dan menjemput kami sebagai salah satu produk Dark Tourism. Dan bermula di situ kami memperkenalkan Kelly's Castle salah satu destinasi dark tourism, ataupun dalam bahasa Melayunya pelancongan gelap. Dan kami mula dikenali, dan seterusnya banyak permintaan untuk dijalankan program atau package night ataupun dark tourism. Dan baru-baru ini kami juga dijemput untuk berkongsi pengalaman bagaimana terhasilnya dark tourism oleh Taman-Taman Sabah, ya. Dan dalam sesi bengkel tersebut kami telah berkongsi bagaimana kita mewujudkan produk dark tourism ini, dan bagaimana produk ini dapat dikongsi bersama oleh pengunjung, dan bagaimana produk ini dapat dilestarikan lagi untuk lebih ramai lagi pengunjung datang ke satu destinasi. Terutamanya fokus kami adalah Kelly's Castle. Dia masih lagi berhubung kait dengan penceritaan, storytelling berkenaan dengan heritage, sama ada bangunan lama ataupun tempat bersejarah, dan juga budaya sesuatu kawasan tersebut. Dan hasilnya entiti ataupun paranormal yang mungkin berada di kawasan tersebut. Pada saya secara peribadi, ya, di Kelly's Castle memang ada entiti. Cuma sekiranya anda bernasib baik, anda akan dapat mengalami kewujudan entiti tersebut di samping anda, ataupun mungkin mereka akan berada di dalam foto-foto yang anda abadikan sekiranya anda
mengambil gambar di kawasan Istana Kelly tersebut. Dark tourism ni is actually a kind of special interest tourism. A tourist travel to the certain destination untuk dia meresai, untuk dia experience the history, the story, and also maybe the entity or paranormal yang ada situ. Dan saya percaya usaha-usaha oleh Taman-Taman Sabah baru-baru ini untuk menjadikan dark tourism sebagai salah satu produk pelancongan baru di negeri Sabah adalah insentif dan langkah-langkah yang baik, kerana tuan-tuan tahu di negeri Sabah memang banyak lokasi-lokasi yang boleh dijadikan lokasi dark tourism. Pada saya, inisiatif ini memang baik dan harus kita gerakkan dari setiap negeri, ya. Mungkin dari Sabah kita ke Sarawak, mungkin juga di Melaka, especially Melaka mungkin banyak lokasi dark tourism, dan Selangor mungkin, ya, Perak kami memang dikenali, dan juga mungkin di Kedah, saya juga dengar di Perlis pun ada, di mana satu kawasan di bawah satu pokok yang mereka boleh meminjam pinggan mangkuk, dan akan dipulangkan balik setelah penggunaan. Jadi inilah benda-benda yang dapat kita garapkan, kita aktifkan untuk kita jadikan salah satu produk special interest tourism. Saya sebenarnya memang berhasrat untuk menjadikan ianya satu produk tarikan untuk Malaysia, tetapi ianya mesti kita aktifkan dengan lebih agresif lagi. Contoh dia, kalau boleh, ya, dark tourism ni kita jalankan di satu lokasi pelancongan. Contoh mungkin Tasik Dayang Bunting. Sahabat saya pernah sering ke sana. Beliau mendapati kawasan tersebut memang satu lokasi pelancongan yang terkenal di Pulau Langkawi. Di waktu malam sebenarnya kawasan tersebut mempunyai entiti yang dapat kita ketengahkan sebagai produk dark tourism. Tapi mungkin setengah pihak merasakan ini adalah tidak berapa praktikal. Tapi pada saya, kita bukan nak mengubah akidah sesuatu individu tersebut, tetapi kita nak berkongsi pengalaman, berkongsi keunikan destinasi tersebut untuk kita jadikan salah satu produk potensi pelancongan yang baru di Malaysia. Kalau di luar negara, orang memang dah tahu pasal Dungeon Castle, ataupun mungkin di mana, di Poland, ya, mungkin Dracula Village for example. Jadi kenapa tidak kita cuba mewujudkan dark tourism of Malaysia. Saya percaya produk ini memang berpotensi, walaupun is a niche market, ya, maksudnya kumpulan tertentu je yang berminat. Tapi pada kami di Kelly's Castle, ya, bila kita mengaktifkan dark tourism pada waktu malam, tak ramai yang datang. Walaupun pada tahun pertama 2018 kami mendapat sambutan yang baik, 4,000 lebih pada dalam bulan Oktober tersebut, dan 2019 menurun kerana mungkin kengkangan dengan wabak ketika itu. Kami hanya mendapat 2,000 lebih, dan 2020 juga lebih kurang sama. Tetapi pada saya, biar sekalipun waktu malam mereka tidak dapat datang kerana perasaan takut, hasilnya mereka datang pada waktu siang. Jadi waktu siang inilah, kedatangan waktu siang inilah yang merupakan kedatangan yang lebih banyak pada waktu malam, dan dia menjanakan lebih pendapatan kepada operator-operator ataupun lokasi community base, community base sekitar lokasi tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MTC kerana memberi saya ruang untuk sedikit sebanyak berkongsi, dan saya percaya tuan-tuan di luar sana memang sangat berminat dengan dark tourism ini. Sekiranya tuan-tuan ada lokasi-lokasi yang unik
yang unik yang dapat kita ketengahkan sebagai lokasi dark tourism. Fokus saya dark tourism at the tourism location, ataupun pelancongan gelap di lokasi pelancongan. Kita bolehlah bersama-sama menggerakkannya, mewujudkan lokasi tersebut, menjadikannya salah satu lokasi dark tourism di Malaysia. Sekiranya anda ingin berkongsi atau ingin memohon bantuan daripada pihak kami di Kelly Skasha, saya bersedia untuk kita bersama-sama berkongsi mewujudkan lebih banyak lokasi-lokasi dark tourism di Malaysia dalam kita melestarikan lagi, mengaktifkan lagi pelancongan domestik Malaysia. Untuk itu saya sudahi dengan salam terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada MTC, terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar celoteh saya, dan insya-Allah hubungilah saya. Kita akan bersama-sama berjaya mengatasi waktu sukar sekarang ini dalam mewujudkan produk-produk yang baru, dalam menggamit lebih ramai pelancong atau pengunjung ke destinasi pelancongan kita. Oleh itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga jarak, stay safe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.